A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 50. Macam biasa, sebelum kita sambung ayat baru, kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Sebaik-baiknya setiap kali tadabbur saya akan bagi pengajaran daripada setiap ayat, supaya pertama, kefahaman kita kepada setiap ayat semakin mantap. Yang kedua, kita boleh simpulkan apa dapatan kita daripada setiap ayat yang kita tadabbur. Dan yang ketiga, supaya senang untuk kita sampaikan kepada orang lain apa yang kita tadabbur dan kita faham. Okey, ayat yang lepas ialah ayat 48 dan 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 48 disekalikan. 48 dan 49 pengajarannya disekalikan. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wallazina kazzabu biayatina yamassuhumul azab bima kanu yafsukun. Okey, pengajarannya pertama, pengajaran daripada dua ayat. Rahmat dan anugerah besar Allah. Rahmat dan anugerah besar Allah kepada hamba-hambanya dengan mengutuskan para rasul untuk menjelaskan kepada umat manusia siapakah Allah dan bagaimana cara beribadat yang betul kepada Allah. Sebab itulah siapa yang mereka-reka dalam beribadat, maka orang ini tak faham apa antara hikmah diutuskan Rasul. Kalau mereka faham tujuan dan hikmah diutuskan Rasul, mereka tak perlu mereka-reka dalam ibadat. Sebab Rasul didatangkan untuk menerangkan cara beribadat. Dan kalau tidak ada Rasul, manusia tak mungkin dapat beribadat kepada Allah dengan betul. Dan manusia tak mampu, akal manusia tak mampu untuk memahami sebahagian ayat-ayat Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Jadi rahmat Allah kepada hambanya ialah dengan mengutuskan para rasul. Jadi rasul adalah satu nikmat yang terbesar kepada umat manusia. Okey, yang kedua, pengajaran kedua.
Tugas utama para rasul ialah memberi berita gembira kepada orang yang beriman dan memberi amaran tentang azab Allah kepada mereka yang ingkar. Jadi tugas rasul ni bukan setakat bagi tahu hukum, kan? Tak jumpa telefon ke? Banyak sangat telefon lah. Okey. Jadi kita tengok apa hikmah terbesar tugas rasul ialah memberi berita gembira dan beri amaran, kan? Rasul bukan setakat menceritakan hukum, yang ni halal, yang ni haram, yang ni dosa, yang ni pahala, kan? Kalau Rasul hanya menceritakan hukum sahaja dan tidak ada berita gembira bagi siapa yang mentaati Allah dan tak ada berita yang menakutkan bagi mereka yang kufur, agak-agak apa jadi? Apa jadi? Apa dia? Huru-hara macam mana tu? Apa dia? Orang buat dosa pun dia tak rasa takut. Sebab apa? Tak ada amaran. Kalau dan orang buat ibadat pun tak bersemangat sebab tak ada tawaran. Betul? Jadi Allah mencipta manusia, Allah tahu perangai manusia. Bila buat benda baik dia nak hadiah. Betul? Kalau kita kata panjat gunung, kita suruh anak kita panjat gunung, kan? Dia panjat tak? Tak panjat, kan? Macam mana cara kita nak suruh dia panjat? Kat hujung puncak gunung tu ada iPhone. Kalau sampai ke puncak dapat iPhone, dia panjat tak dengan seronok, bukan dengan sakit hati, kan? Sebab apa? Subhanallah. Maka begitu juga yang orang beriman ni dah lah tak nampak syurga, tak nampak, kan? Kemudian tak ada pula cerita pasal syurga. Lagi orang tak nak solat, kan? Yang ada berita gembira, yang cerita nikmat syurga macam-macam pun ramai yang tak solat. Kalau tak ada langsung berita gembira, lagilah. Nampak tak rahmat Allah di situ? Okey, yang kedua. Yang ketiga, kan? Yang ketiga. Manusia dalam menerima dakwah para rasul terbagi kepada dua. Sama ada beriman atau mendustakan. Tidak ada yang ketiga. Okey, yang keempat. Yang keempat, kan? Saya nak tanya sebelum kita bagi pengajaran. Apa hikmah Allah jadikan ada orang beriman, ada yang kafir? Ada jahat, ada baik. Apa hikmahnya? Allah boleh tak nak jadikan semua beriman, semua baik, kan? Boleh, kan? Semua masuk syurga.
Apa susah-susah? Tak payah pilihan raya kan? Kenapa? Apa hikmahnya? Kadang-kadang dengan sebab orang jahat, orang kafir, kita sakit hati kan? Padahal itu berlaku dengan izin Allah. Dan Allah tak akan buat benda sia-sia, mesti ada hikmah. Jadi soalannya, apa hikmahnya? Yalah, apa hikmahnya? Apa kaitan usaha lebih baik dengan manusia terbagi pada dua, kafir dengan beriman? Manusia suka banding-bandingkan mana sifat. Sebab kita nampak ada yang baik, ada yang jahat. Jadi kita macam cakap, kita boleh lebih Ada persaingan lah. Ada persaingan lah. Belajar dari kaum yang baik dan yang jahat. Okey. Jawapan tu betul. Kita tahu tak kebaikan yang sebenar kalau tidak ada keburukan? Subhanallah. Hikmah paling besar ialah Allah jadikan keburukan, kafir, syirik kan, supaya kita nampak beza, yang ni sebenar salah, yang ni sebenar betul kan. Kalau tak ada keburukan, kita tak dapat penerangan yang jelas mana yang benar-benar betul kan. Yang kedua, dengan ada kejahatan, dengan ada kekufuran, dengan ada orang kafir, kita akan dapat pahala. Pahala apa? Pahala berdakwah. Betul. Besar tak pahala berdakwah? Kalau semua beriman, kita tak adalah pahala berdakwah, pahala buat kebaikan. Kalau semua kaya, tak adalah pahala bersedekah. Dan pahala yang paling besar apa dia? Berjihad kan? Bila berjihad lawan orang kafir dalam peperangan, mati syahid, dapat apa? Syurga tanpa hisap. Roh orang yang mati syahid terus terbang ke syurga. Sebab apa? Sebab berlawan dengan orang kafir. Itu faedah ada orang kafir. Dan juga faedah hikmahnya ialah, kadang-kadang yang betul-betul menjadi orang yang benar-benar beriman dan bertakwa, biasanya yang lahir daripada Islam ke, yang asalnya yang kafir, yang betul-betul jahat? Yang jahat kan? Sebab apa? Bila dia jahat, dia betul-betul menyesal, dia betul-betul bertobat, dia betul-betul berubah, dan dia jadi orang yang hebat. Tapi kalau biasa lahir daripada Islam kan, rasa macam okey je, yang tak okey semua orang lain kan, dia semua okey. Akhirnya dia tak berubah. Betul kan? Sebab tu ada antara pendakwa yang hebat kan, kadang-kadang yang baru je ribut. Yang ribut daripada perut mak ni tak berdakwah pun dah. Okey, yang ke berapa? Pengajaran? Yang keempat. Sesiapa yang mengumpulkan antara dua sifat ini, iaitu beriman kepada Allah dan beramal soleh, serta sentiasa membaiki dirinya menjadi lebih baik, maka berita gembira untuknya. Maka berita gembira untuknya. Apa berita gembira? Kita apa benda yang bila kita dapat kita gembira, melompatkan. Yang sakit pun hilang sakit, yang penat pun hilang penat. Apa dia? Pengalaman kita lah sepanjang kita hidup. Bila dapat ni kita betul-betul seronok. Tak ada pengalaman, semua hidup menduka citakan. Dapat duit kan?
Kalau suami bagi ni 20k, you nak buat apa buatlah. Gembira tak? Ataupun kita sedih? Gembira kan? Ataupun suami bagi kunci emas, baru kunci, belum tengok emas lagi, baru tengok kunci. Suka tak? Ataupun suami bagi tiket kan, dah PKP dah tak ada, melancong pusing 3-4 negara yang mewah. Suka tak? Suka. Okey. Sekarang Allah bagi tahu siapa yang beriman dan siapa yang aslaha, beramal soleh dan baiki dirinya, maka berita gembira untuknya. Dan Allah dah bagi itu dalam Quran, dan kita dah tadabbur. Tapi ada tak kita gembira macam suami bagi kunci emas tadi? Ada? Ada tak? Tak ada? Ha? Ada? Tapi minggu lepas saya tengok tak gembira pun, tak datang pun kelas kan? Ha? Jadi Allah kata siapa ada dua ni, beriman dan aslaha. Aslaha makna beramal soleh, baiki dirinya, maka berita gembira untuknya. Apa dia? Apa berita gembira ni? Barang kemas? Bukan. Ha? Allah tak sebut syurga. Allah kata la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada mereka ini dan tidak ada rasa sedih. Subhanallah. Gembira tak? Tengok tak gembira kan? Kenapa tak gembira? Tak. Tahu tak, Busyra ni berita gembira. Dia ambil daripada apa? Busyra ni basyarah, kulit. Apa kaitan kulit dengan gembira? Sebab orang tu akan nampak gembira daripada kulit mukanya. Kan? Tengah sedih, suami bagi kunci emas. Berubah tak muka? Berubah tak? Itulah gembira. Jadi bila Allah bagi tahu, kalau kamu beriman, kamu beramal soleh, kamu tidak ada rasa takut dan sedih, muka kita tak berubah. Walaupun ayat ni banyak Allah sebut dalam Quran. Kenapa? Adakah yang suami kita bagi lebih baik daripada apa yang Allah nak bagi? Tak. Tapi kenapa tak nampak gembira? Apa masalah kita? Sebenarnya kita tidak last selama-lamanya. Tidak apa? Tak nampak? Tak, kita suka tu tak dekat. Tapi yang macam ni, kita tahu garanti. Yang mana? Yang Allah bagi? Ya, macam kita, dia cakap kita gembira, so tak takut. So kita macam dah tahu itu garanti untuk kita. Oh, jadi kalau garanti tak payah gembira lah. Oh, ada juga macam tu. Macam suami kita bagi kunci emas kan, kita buat tak tahu je. Kenapa? Saya dah garanti abang akan bagi pun. Mungkin sebab tak pernah rasa Tak boleh nak gambarkan. jadi tak boleh appreciate apa tu, tak boleh rasa susah. Kalau dah pernah rasa susah, sedih, Dia kalau Allah yang cakap berita gembira, sepatutnya kita gembira. Bila kita tak gembira, kita ada masalah. Kita hilang deria rasa. Kita kalau makan hilang deria rasa, terkejut tak? Terkejut tak? Ni COVID ke kan? Betul? Minum air sirap, tawa aja. Makan KFC rasa macam tak rasa apa-apa kan? Terkejut. Tapi bila Allah bagi berita gembira dan kita tak gembira, kita terkejut tak? Kenapa aku tak rasa ni? Ada terkejut? Tak ada, muka terkejut pun tak ada. Sebabnya ialah, cuba buka surah Qaf ayat 37. Jawapannya surah Qaf ayat 37. Qaf 37.
ayat 27. Ha. Betul ke? Sesungguhnya demikian kasih dapat pengajaran bersama dunia. Ha, cuba baca kuat sikit pengajaran. Sesungguhnya yang demikian pasti terdapat pengajaran bagi sesiapa yang mempunyai hati Ha. atau yang menggunakan kebenarannya dengan bersungguh-sungguh dan dia menyaksikan. Jadi Allah begitu dalam ayat itu, sesungguhnya demikian itu, apa-apa saja dalam Quran ada pengajaran. Ada berita gembira, ada berita menakutkan. Tapi bukan untuk semua orang. Untuk orang yang ada hati. Dan menggunakan, makna dia dengar dengan, dia kata, Allah kata, wa alqas sam'a, dia campak telinga dia, wa huwa syahid. Dan hatinya fokus. Telinga dengar, hati fokus. Jadi kalau orang macam ni, makna hati dia tu, Allah kata orang yang ada hati, bukan ada telinga. Asas untuk merasai apa saja yang Allah cerita nikmat dalam Quran ialah hatinya bersih. Kalau hati ada masih cinta dunia, seronok dengan dunia, maka dia tak mungkin seronok dengan akhirat. Ha. Sebab itulah sahabat bila dia cerita pasal nikmat surga, dia nak mati bila? Bila dia nak mati? Ha? Serta-merta. Kita bila dengan nikmat syurga, bila nak mati? Ustaz, amalan tak cukup lagi. Dah 10 tahun tak cukup-cukup kan? Ha. Sebab tak masuk. Sebab hati kita ada apa? Ha, ada ran. Ran ni selaput. Selaput cinta dunia, cinta harta, cinta anak, cinta suami. Mana mungkin kita dalam masa sama kita boleh cinta akhirat? Dia salah satu je. Ha. Okey ke? Okey tak? Okey apa ni? Okey. Ustaz, is it possible because we don't have Greek and apa tu? What is the other? Greek doesn't it? You can speak Malay? I can speak Malay little bit. Okay, mungkin sebab kita tak faham sangat tentang kesiksaan dalam hellfire in Jahannam, sebab kita tak boleh bayang macam mana teruk dia. Jadi kita cannot feel that grief. Dia rasa itu tak macam dapat kunci emas tadi sebab kita nampak. Ya. Jadi kita boleh rasa gembira, boleh rasa bahagia. Tapi kalau macam dalam Quran ni kita tak boleh nak gambarkan langsung. Sebab Macam tu? the knowledge of Jahannam kita tak sempurna mungkin. Tak boleh bayang. Tak, yang menceritakan siapa dia? Allah. Dan apa yang Allah cerita dalam Quran jelas tak? Jelas. Tapi masa kita tak boleh itu. When we say not, Tak, kenapa nak bayangkan lagi? Tak payah bayang, benda clear kan? Allah kata dibakar dalam neraka sampai kulit masak dan ditukar kulit yang baru supaya dia rasa. Nak bayang apa lagi? Kan? Minum air panas seperti tembaga cair, letak kat mulut, isi muka ni gugur terbakar sebelum masuk dalam mulut. Nak bayang apa lagi? Tak jelas lagi. Kalau saya bagi tahu lah, kan saya bagi tahu kan, ada seorang tu kena pukul oleh suami dia pijak perut sampai terkeluar najis. Kemudian suami dia potong telinga sampai terputus, hidup-hidup. Kemudian suami dia culik biji mata isteri dia tanpa belas kasihan. Dah ada tak dengan cerita saya, ada tak rasa ngeri? Ha? Kalau cerita itu ada rasa geri Ustaz, tapi kalau ada visual yang nampak betul-betul tu lagilah dia punya rasa kesan dia lagi dalam kot rasanya. Subhanallah. Inilah yang membezakan orang beriman dengan orang kafir. Orang kafir hanya yakin bila dia yang nampak betul-betul. Jangan. Sebab tu Allah berkata ciri orang beriman yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaib. Itu ciri-ciri pertama orang beriman. Awal surah Baqarah. Allah tak kata ciri pertama orang Islam solat, bukan. Zakat, bukan. Tak. Beriman dengan benda ghaib. Benda yang tak nampak. Sebab dengan beriman benda ghaib lah dia akan solat. Betul? Sebab solat, lepas solat mana dapat hadiah? Lepas keluar zakat mana ada dapat pahala 700 kali kan? Tapi kenapa dia keluar? Sebab
apa yang Allah cerita yang tak nampak dia yakin. Betul? Dan saya nak cerita macam Kak bagi tahu tadi kan. Kita tak boleh nak bayangkan. Sebenarnya banyak benda yang bukan Allah cerita pun orang cerita, kita bukan setakat boleh bayangkan, tapi kita boleh menangis. Kita boleh takut. Kan? Saya bagi contohlah, kadang-kadang mak kita cerita pasal hantu. Ada rasa takut tak? Ada tak? Kan? Hantu tu benda gaib ke benda nampak? Bukan setakat benda gaib, benda tak ada pun. Tapi terkesan tak cerita tu? Lalu tepi kubur pukul 1 pagi, kita bawa slow ke speed? Mana ada kan? Bulu roma berdiri. Siapa yang cerita ni? Tak ada cerita apa-apa pun. Boleh faham tak? Sebenarnya bukan masalah benda tu nampak ataupun tak. Sebenarnya masalah hati kita ada hijab. Ada hijab. Kita duk nampak dunia. Jadi cerita gaib tu tak masuklah. Sebab itulah sahabat Nabi ni boleh jadi beriman dan buang semua dunia. Kan? Apa buktinya? Allah kata tinggal harta, tinggal. Allah kata hijrah. Hijrah tak mereka ke Madinah? Bila mereka tinggal Mekah, mana mereka tinggal apa? Bukan tinggal pekerjaan je, tinggal semua sekali. Bila hati mereka kosong daripada dunia, cerita akhirat, dengar je boleh mereka pensan. Dengar je mereka, masa tu juga pergi berjihad. Terus masuk, kan? Okey. Boleh kan? Jadi berita gembira kepada orang beriman dan beramal soleh pada? Sebenarnya Allah tak begitu syurga. Tapi Allah nak bagi tu apa tu? Apa sebenar tu? Tidak takut dan tidak sedih. Apa sebenar? Itulah ciri-ciri manusia yang bahagia. Punca kita tak bahagia sebab ada takut je. Takut masa depan, takut tak boleh makan, takut tak cukup duit. Bahagia tak kalau ada rasa takut? Yang kedua yang menghalang manusia bahagia, sedih. Sedih apa dia? Sikit-sikit sedih. Telefon calar pun sedih. Kereta aksiden pun sedih. Orang macam ni tak bahagia. Manusia bahagia ialah apa saja yang hilang, dia tak sedih sebab apa? Contohlah, minit telefon hilang, harga 3,000 kan? Orang beriman dia tak sedih sebab apa? Kalau dia redha dengan telefon yang hilang, telefon harga 3,000. Tapi kalau dia redha, dia sabar, dia dapat apa? Dapat apa? Apa dia? Kita tak tahu, sebab tu kita tak gembira. Nabi kata siapa yang ditimpa musibah, dia redha, maka dia dapat redha Allah. Dia redha dengan apa yang Allah bagi, Allah bagi redha Allah. Saya nak tanya, redha Allah dengan iPhone mana lebih mahal? Kita tak nampak. Betul tak? Boleh tak beli redha Allah di kedai? Tak ada. Dan siapa yang tidak redha, dia akan dapat murka Allah. Handphone dia hilang 3,000, dapat musibah satu lagi, murka Allah. Boleh? Okey. Yang keberapa ni? Yang kelima. Ayat ini mendorong manusia supaya sentiasa beriman. Ayat ini mendorong manusia supaya sentiasa beriman dan beramal soleh. Demi untuk mendapat kebahagiaan yang hakiki. Yang ke berapa? Yang ke-6. Pengajaran seterusnya apa? Yang ke-6. Sesiapa yang tidak beriman dan beramal soleh, dia akan sentiasa rasa takut dan sedih. Dan pasti tidak akan bahagia.
Okey, saya nak tanya, mungkin ada persoalan kan? Sepatut pelajar tanya soalan, tapi saya tengok pelajar tak tanya, saya tanya je lah. Orang beriman, betul ke tak ada takut langsung? Ha? Contoh? Tak apalah, takut pada Allah bagus. Tak takut selain daripada Allah. Ada tak orang beriman takut pada musuh bila berperang? Ada kan? Ada tak takut pada penyamun? Ada. Ada tak takut pada pemerintah yang zalim? Ada. Jadi macam kita nak kaitkan, dalam ayat ni Allah kata orang beriman tak takut. Tapi realitinya ada juga yang orang beriman takut. Jumpa ular, takut tak? Jumpa ular takut. Ustaz kata, kenapa takut? Orang beriman kan? Jangan takut. Tak, macam mana? Macam bercanggah lah ayat yang kata orang beriman tak takut. Tapi realiti, ada juga benda orang beriman takut. Dia takut tapi tak takut lah, maksudnya macam mana? Kita nak akan ada rasa takut sebab benda yang kita tak tahu. Takut supaya kita meminta kepada Allah, kita berharapkan dan kita tanya rezeki. Jika nak Allah. Okey. Jawapan tak salah tapi tak jelas. Dia macam ni. Ulama menjawab, yang kita takut pada musuh, takut pada orang kafir kan, itu adalah takut semula jadi, dan takut itu akan hilang bila dia yakin pada Allah. Adapun yang Allah kata orang beriman, bila beriman dan beramal soleh tak takut. Takut apa ni? Takut pada rezeki, takut pada kematian, takut pada sakit, dia tak takut. Tapi bila ada perompak, takut tak? Beza dia, perompak, kalau orang beriman, kalau ada perompak, dia takut sekejap, lepas tu hilang je. Kenapa? Kenapa kau nak takut? Dia adalah makhluk Allah. Kalau aku beriman, Allah akan jaga aku, lepas tu akan hilang. Tapi kalau orang tak beriman, dia takut sampai kesudah. Sampai tahap dia merayu pada perompak macam perompak tu Tuhan. Kan? Kamu nak apa? Ambil lah. Kan? Jangan bunuh aku je. Seolah masa tu Tuhan dah tak ada. Itu bukan orang beriman. Boleh faham? Tapi macam kita manusia, kalau ular kan, kalau kita nampak ular takkan kita nak serah diri dia ke, kita nak Siapa suruh serah diri? Ini amalan salah tu, serah diri pada ular. Nabi kata apa? Kalau kamu tengah solat nampak ular, Nabi suruh apa? Bukan cari, memang nampak dah ni. Nabi tak suruh lari. Ini Nabi mana ni suruh lari ni? Nabi suruh bunuh. Uqtulu al-aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua ulat dalam solat. Dua binatang hitam. Maksudnya apa-apa binatang yang membahayakan, ketika kamu tengah solat, bunuh. Bukan serah diri, bukan lari. Dua-dua bukan sunnah Nabi. Ni belajar sunnah mana tak tahu. Nabi suruh bunuh. Kenapa suruh bunuh? Sebab dia membahayakan. Kan Islam suruh kita jaga 5 benda. Agama, akal, nyawa, maruah dan harta. Betul tak? 5 benda dia kena jaga. Walaupun kita tengah solat, kalau ada ular, kita tak bunuh, kita mencampakkan diri kita kepada kematian, kepada kebinasan. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Ustaz, bukankah kita kasih salam pada ular? Takut-takut dia tu jin. Lepas tu kalau dia ni, kita suruh dia keluar. Kalau dia jin, betul-betul jin dia keluar. Ada tak hadis macam tu? Saya pernah baca. Tak, itu ada, tapi ketika bukan solat lah. Ketika bukan di dalam solat. Ketika dalam solat dia datang tu bukan jin tau, itu ular betul tu. Jadi Ustaz, kita berhenti solat dulu. Tak. Jangan tambah. Nabi suruh bunuh. Nabi kata berhenti dulu baru bunuh. Tengok semua pelik kan. Itu sunnah Nabi. Kenapa? Kenapa Nabi suruh bunuh? Sebab
Kalau kita tak bunuh masa tu dan kita teruskan solat, khusyuk tak? Kita kadang-kadang fikir, kalau aku bunuh ular masa ni, kena bergerakkan tak khusyuk. Sebenarnya kalau kita tak bunuh dan kita teruskan solat, lagi tak khusyuk. Betul? Fikiran kita nak ke mana? Badan tak bergerak, mata. Dan kalau kita lari, satu, rugi solat. Yang kedua, kita akan duduk dalam ketakutan sebab ular tu masih ada dalam rumah. Betul tak? 3 hari 3 malam kita solat dalam ketakutan. Sebab apa? Sebab kita tak bunuh segera, ular tu dah tak tahu duduk kat mana, mati ke keluar ke tak tahu. Nampak tak hikmah Nabi tu? Jadi bunuh masa tu supaya satu, kamu dengar arahan Nabi, jadi tak timbul lah, tak khusyuk. Ustaz, macam mana boleh khusyuk kalau bergerak? Siapa yang suruh bunuh? Siapa yang suruh bunuh? Nabi. Bila ikut perintah Nabi, sebenar khusyuk ke tak? Itu salah faham kita. Khusyuk duduk diam je. Nabi kata bunuh, tak nak. Sebab saya khusyuk. Salah. Khusyuk ialah tunduk pada perintah Allah dan Rasul. Walaupun nampak bergerak. Dan tidak khusyuk ialah ingkar perintah Allah dan Rasul. Bunuh, lepas tu sambung solat. Tak pernah dengar ke? Tak pernah dengar? Masya Allah. Ha? Tak, hadir ni tak pernah dengar? Tak pernah? Masya Allah. Okey, sambung balik solat. So maknanya kita tak berhenti solat lah, kita just pause Ya. sekejap, bunuh, sambung. Betul. Kita tak ada benda nak bunuh tu, kita cari benda ni untuk bunuh dia. Carilah kalau ada selipar ke, hammer ke. Dah, ular tu mungkin kecil je. Tak, sebenarnya Nabi nak begitu hukum, bila nampak ular boleh bunuh. Tapi kalau kita tak nak bunuh, kita jadi memang menakutkan. Lipas pun lari, ular lagi lari kan. Kita pun batalkan solat, tak ada masalah lah, solat semula. Cuma dari segi hukum, Nabi nak begitu apa? Kena bunuh segera supaya lepas ni kamu akan tenang je. Tak fikir dah. Sebab kalau tak bunuh sekarang, dia lari ke mana kita tak tahu. Cari satu rumah 2 tingkat pun tak jumpa. Kita duduk dalam ketakutan. Jadi solat kita bukan tak khusyuk yang tu je. 3 hari 3 malam tak khusyuk. Faham tak? Tapi kalau kita tak nak bunuh, tak ada benda kan, tak payahlah. Bukan berdosa pun. Boleh? Okey. Yang ke berapa? Yang ke-7. Sesiapa yang mendustakan ayat-ayat Allah, pasti akan diazab, sama ada di dunia atau di akhirat. Okey, kita sambung tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, Allah kata qul, katakanlah. Bila Allah kata qul, perintah daripada siapa kepada siapa? Daripada Allah kepada Rasulullah. Dan perintah ni hukumnya adalah wajib. Wajib Nabi sampaikan. Kalau Nabi tak sampaikan, Nabi khianat amanah. Dan saya dah sebut minggu lepas ke, adakah ayat yang ada kul sahaja yang wajib Nabi sampaikan? Yang tak ada kul, sunat je?
Mana Nabi wajib sampaikan semua ayat 6,000 lebih tu kan. Tapi beza yang ada kol dengan yang tak ada kol. Yang ada kol lagi wajib Nabi sampaikan penegasan. Mana kalau tak sampai yang ni dosanya lagi besar. Okey? Sampaikan wahai Muhammad, bagi tahu apa dia? Bagi tahu pada siapa ni? Orang musyrikin Mekah. Sebab Nabi dakwah direct kepada siapa? Orang kafir. Orang kafir. La aqulu. Tidak aku berkata lakum kepada kamu. Kamu ni ialah orang musyrikin ataupun mad'u sasaran Nabi. Dan kewajipan kita juga wajib sampaikan kepada siapa ayat ni? Semua. Dan ini juga bukti Nabi tak pernah khianat amanah. Buktinya ada ayat yang Allah tegur Nabi. Kalau Nabi ni khianat amanah, menyembunyikan beberapa ayat, maka ayat yang Allah tegur Nabi, Nabi tak cerita. Kan? Ada tak ayat yang Allah tegur Nabi? Tapi Nabi sampaikan juga pada umat manusia, ada? Contoh? Apa dia? Jangan? Yalah, surah apa tu? Ayat apa? Tak ingat. Ya Allah tegur Nabi bila Nabi berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, yang datang nak minta ilmu. Dan ketika itu Nabi sedang berdakwah kepada tak ingat juga surah. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Ya. Jadi ayat tu Allah tegur Nabi. Sepatutnya kalau Nabi ni ni ayat ni Allah tegur aku tak nak sampaikan. Kan? Kita kalau ada ayat orang tegur kita cerita tak pada orang. Ada orang tegur saya, kan? Ada yang biasa kita cerita pada aku tegur orang. Kan? Jadi apa banyak ayat yang dalam surah Al-Ahzab ada, dalam surah At-Tahrim ada, Allah tegur Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan demi untuk mendapat redha? Kenapa kamu? Allah tegur Nabi. Tapi Nabi sampaikan. Okey. Bagi tahu kepada orang musyrikin, aku tidak akan berkata pada kamu indi di sisiku khazain jamak khazinah. Apa dah? Perbendaharaan. Dia terjemah apa tu? Oh, tak ada masalah lain ke? Perbendaharaan. Allah. Ada tulis apa? Ilmu? Yang lain tulis ilmu kah? Tak, ini rezeki ni. Bila sebut khazain, mana rezeki? Rezeki. Cuba buka surah ni, surah Al-Munafiqun. Ayat ke berapa? Bahagian akhir, sebelum akhir, page yang kedua. Walillahi khazainus samawati wal ardh. Okey, ayat 6. Sorry, ayat 7. Apa dia? Humul lazina yaquluna. Jumpa? Orang-orang munafik berkata, jangan kamu belanjakan, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Jangan kamu nak bagi harta kamu kepada siapa yang bersama Rasulullah, para sahabat. Orang munafik cakap pada siapa ni? Orang Ansar di Madinah. Sebab yang banyak membantu Nabi dan orang Muhajirin ialah orang Ansar. Jadi orang munafik ni dengki, dia kata apa? Jangan kamu duk belanja harta-harta kamu pada para sahabat yang miskin tu. Lepas tu Allah jawab apa? Walillahi
Ayat dia, walillahi khazainus samawati wal ard. Makna di situ khazain apa makna? Rezeki. Rezeki. Jadi Allah perintah pada Nabi, bagi pada orang musyrikin, aku tidak memiliki khazainullah, harta-harta rezeki-rezeki. Yang memiliki siapa? Allah. Walillahi khazain. Milik Allah saja semua perbendaharaan langit dan bumi. Sebenarnya apa yang Allah nak Nabi sampaikan? Apa message sebenarnya? Orang musyrikin antara sebab dia tolak Nabi, sebab apa? Antara sebab. Sebab Nabi miskin, anak yatim. Dia fitrah manusia, dia akan pilih pemimpin yang kaya. Sebab nak jadi pemimpin mesti ada duit kan, nak bagi projek ke, nak buat jalan, nak buat sekolah kan, nak bagi BRIM apa semua, duit tak ada, macam mana? Itu cara pemikiran manusia yang tak beriman pada Allah. Bahkan orang musyrikin Mekah pernah minta pada Nabi apa dah? Mintalah Tuhan jadikan tanah Mekah yang kering kontan ni subur dengan tumbuh-tumbuhan. Jadilah bukit-bukit di Mekah emas dan perak. Maka Allah perintah pada Nabi, bagi kepada mereka, aku tak memiliki apa-apa. Perbendaharaan, harta, kaya, rezeki semua milik Allah. Bagi kita tahu tak, Nabi, miskinnya Nabi, pernah rumah Nabi tak berasap berapa lama? 3 bulan. Tak berasap tu apa makna? Tak makan. Dan Nabi makan apa? Kurma dengan air mineral, air kosong. Berapa lama? Jadi logiknya apa? Kalau Nabi pun miskin, Nabi pun 3 bulan tak berasap, macam mana Nabi nak bagi pada orang? Dan macam mana kita nak minta pula pada Nabi supaya bagi rezeki pada kita? Nabi sendiri pun tak ada rezeki. Boleh faham? Kerja Nabi bukan bagi rezeki. Rezeki itu adalah milik Allah. Kalau nak minta rezeki, minta kepada Allah. Boleh? Ada yang jenis-jenis minta apa? Pergi ke kubur Nabi, dia kata, ya Rasulullah, bagilah rezeki pada aku. Itu syirik. Kan? Okey. Wala a'lamu, dan tidak aku mengetahui. Al-ghaib, perkara ghaib. Apa makna perkara ghaib? Tak, perkara ghaib. Benda yang tak nampak lah. Satu ada 2 jenis perkara ghaib ni. Al-ghaib ada 2. Satu, an-nisbi. Yang kedua, al-mutlaq. Ghaib ada 2. Satu, nisbi. Apa maksud nisbi? Iaitu ghaib pada seseorang tapi tidak ghaib pada orang lain. Macam kita tahu tak apa yang berlaku dalam kelas ni sekarang? Tahu kan? Tapi orang di luar tahu tak apa yang berlaku? Jadi bagi orang luar ghaib, tapi bagi kita tidak ghaib. Itu dia panggil ghaib nisbi. Yang kedua, ghaib yang mutlak. Semua orang tak tahu. Yang kat sini, yang kat luar, apa dia ni? Yang semua orang tak tahu. Yang masa depan akan datang. Siapa tahu? Kita nak mati bila tahu? Nak mati di mana tahu? Tengah hari nak makan apa tahu? Tahu? Tak tahu? Tengah hari tak ada cadangan nak makan apa-apa? Ada? Adakah itu bermakna kita tahu benda ghaib? Tak. Itu hanya perancangan, tapi belum tentu jadi kan. Kadang-kadang niat nak makan kedai mamak, jalan-jalan ada restoran baru buka, tom yum, makan tom yum kan. Kadang-kadang niat nak makan, tengok-tengok aksiden. Jadi ghaib mutlak ialah benda akan datang dan benda yang Allah cerita yang di akhirat besok. Dosa, pahala, syurga, azab kubur, malaikat, jin, semua. Okey. Jadi Allah suruh Nabi isytiharkan kepada orang musyrikin. Apa dia?
aku tak tahu benda ghaib. Boleh faham? Tapi sekarang ada tak orang mendakwa, guru saya tahu benda ghaib. Ada? Betul ke salah? Salah. Apa hukum dia? Seseorang itu mendakwa dia tahu benda ghaib. Ghaib inilah ghaib mutlak. Saya tahu besok ada 2 orang akan datang jumpa saya. Syirik. Syirik sebab dia ambil hak Tuhan. Yang tahu benda ghaib adalah Allah sahaja. Yang kedua, Nabi pun tak tahu dia siapa. Faham? Ada satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang, kemudian hilang. Lepas tu dia datang balik. Nabi pun tanya, "Aina kunta?" Kamu pergi mana? Bila Nabi tanya kamu pergi mana, Nabi tahu tak Abu Hurairah pergi ke mana? Tak tahu, walaupun baru sekejap je. Bila Nabi pergi ke Mekah nak buat umrah kan, dihalang oleh orang musyrikin dalam perjanjian apa? Kalau Nabi tahu benda ghaib, Nabi pergi tak ke Mekah? Tak. Jadi siapa yang mendakwa dia tahu benda ghaib, hukumnya adalah syirik. Sebab itu adalah hak mutlak Allah. Okey. Ada kadang-kadang Nabi cerita bab benda ghaib. Itu bukan tahu benda ghaib, itu Nabi tahu setelah Allah bagi tahu. Dua benda yang berbeza. Dua benda yang berbeza. Termasuklah yang ramalan-ramalan tu kan. Tarikh lahir sekian, bintangnya sekian, dan akan jadi jutawan. Itu pun 3 hari, lepas tu jadi fakir. Okey, 2. Yang ketiga, wala aqulu. Dan tidak aku berkata lakum kepada kamu, ini sesungguhnya aku adalah malak. Oh, malak, malaikat. Huruf sama kan? Kalau saya baca macam ni, malik, apa makna? Ha? Malik, raja ataupun pemilik. Yang kita baca dalam surah apa? Alah, surah Fatihah lah. Kenapa Al-Mu'nya? Fatihah lah. Ha? Surah Al-Mu' mana ada perkataan Malik? Ada? Tak ada. Yang ada tabarakallazi biyadihi. Yang ada mulk. Yang Malik ni surah Fatihah. Ada 2 bacaan kan? Satu Malik Yaumiddin, satu lagi Malik Yaumiddin. Dua-dua betul. Makna dia raja ataupun pemilik. Okey. Kalau saya baca mulk, apa makna dia? Kerajaan. Kalau saya baca Malik, Malak, malakun, malaikat. Berapa? Seorang ke ramai? Seorang ke ramai, dia jawab banyak. Ha? Malakun seorang ke ramai? Seorang ke ramai? Oh, tak tahu. Oh, tak ada alif. Tak ada alif. Ini tak ada alif, seorang lah. Kita biasa dengar malaika. Okey, apa beza antara malak dengan malaika? Kak, apa beza? Dah lama mengaji kan? Ha? Dah lama mengaji kan? Ke baru start hari ni? Apa beza? Yang mana satu tu? Yang bawah ramai, yang atas ni seorang. Betul? Betul tak? Betul? Are you sure? Betul. Jadi kalau seorang malak, kalau ramai. Sebab tu bila saya tanya apa makna malak, salah lah. Apa makna malak? Dia jawab malaikah. Salah lah. Sebab malaikat ramai. Okey, saya tanya semula. Apa makna malak? Satu daripada malaikat. Betul? Ataupun satu makhluk Allah yang Allah cipta daripada cahaya dan tak nampak.
Sebab itulah yang cabut nyawa ni satu ke ramai? Satu kan? Jadi yang cabut nyawa apa nama dia? Kita panggil apa? Tengok dia kata malaikat maut. Malaikat maut. Mulut cakap seorang tapi bahasanya ramai. Bila sebut malaikat maut, ramailah. Yang betul ialah malakul maut. Ada tak dalam Quran? Ada? Surah apa? Yang tu yang sudah ada. Tapi bila surah Sejadah biasa dengar? Hafal? Biasa baca? Ada malakul maut dalam surah Sejadah? Oh, tak biasa dengar. Mana tak pernah baca lah. Qul, saya baca. Betul sambung. Qul yatawaffakum. Boleh sambung pula. Qul yatawaffakum malakul maut. Katalah wahai Muhammad, akan mewafatkan kamu bukan malaikatul maut. Malakul maut seorang. Satu. Okey. Nama apa ni malakul maut? Ada nama tak ada? Mana tahu tak ada nama? Mana tahu tak ada nama? Tak, kita tak tahu ada nama ke tak ada. Kalau kita kata tak ada nama, seolah ada orang bagi tahu kita bahawa malakul maut tak ada nama. Siapa bagi tahu? Tak ada kan? Jadi jawapannya saya tak tahu ada nama ke tak. Yang Allah sebut hanya malakul maut. Mungkin ada nama, wallahu alam. Tapi yang Israel itu bukan nama dia. Okey. Jadi aku bagi tahu pada mereka sesungguhnya aku bukan terjemah yang tepat satu daripada malaikat. Betulkan bahasa? Biasakah yang biasa? Biasakah yang betul? Kemudian sebab orang musyrikin Mekah nak dekat antara alasan mereka tolak Nabi ialah dia kata Muhammad ni manusia biasa. Kalau Muhammad manusia biasa, kami pun manusia biasa, kenapa kami kena dengan Muhammad? Sama-sama manusia. Faham? Jadi kami nak Nabi atau rasul ialah daripada kalangan malaikat. Dan Allah jawab dalam Quran, kalau kami jadikan malaikat itu rasul daripada kalangan malaikat, apa pula alasan mereka? Kalau betul Allah perkenankan permintaan orang musyrikin supaya rasul itu daripada kalangan malaikat, kalau betul Allah bagi, apa pula hujah mereka untuk menolak rasul? Dia jawab apa? Malaikat tak nampak, macam mana boleh kami nak ikut dia? Kalau orang ni orang kafir, kira dia tak percaya Rasul dan Allah, macam mana dia tahu pasal malaikat? Siapa orang kafir? Tak, dia bukan semua orang kafir tak percaya benda-benda gaib. Orang kafir percaya tak kepada Allah? Ada dalil? Ada dalil tak orang kafir percaya Allah? Ada contoh? Allah kata kepada Nabi, la in sa'altahum, sekiranya kamu tanya orang musyrikin, man khalaqas samawati wal ard, siapa mencipta langit dan bumi, mereka akan jawab apa? Mana mereka percaya tak Allah? Allah nampak ke tak? Allah nampak ke tak? Nampak? Tak nampak. Jadi orang kafir percaya tak pada benda yang tak nampak? Ya. Allah tak nampak, dia percaya. Cuma yang dia tak percaya, apa dia? Ada yang tak percaya pada hari akhirat. Tapi Allah, dia percaya. Yahudi dan Nasara percaya tak pada hari akhirat? Percaya, bahkan mereka perasan mereka adalah ahli surga. Okey. Jadi kalau orang kafir percaya kepada hari akhirat ataupun benda gaib, kalau Melayu tak percaya, lebih teruk pada orang kafir lah. Okey. Jadi Allah kata kalau kami jadikan malaikat sebagai rasul, kamu akan berhujah. Malaikat kami tak boleh ikut sebab tak nampak, malaikat tak ada nafsu, tak boleh jadi contoh. Okey. Jadi bagi tahu pada mereka, aku bukan malaikat, aku manusia biasa. In attabi'u. In makna dia tidak. Tidaklah aku ikut kecuali apa yang
diwahyukan. Ilayya. Ilayya kepadaku. Okey. Ayat ni apa yang Allah nak beritahu? Dia tadabbur ni bukan setakat terjemahan. Terjemahan ni baru yang tersurat, belum tadabbur. Tadabbur ialah kita tengok apa maksud di sebalik ayat ni ataupun maksud yang tersirat. Apa yang Allah nak beritahu ni? Bila Allah perintah pada Nabi, begitu pada orang musyrikin, begitu pada umat manusia, aku bukan malaikat. Jadi beza aku apa dia? Aku adalah manusia biasa. Tapi yang membezakan aku dengan manusia yang lain apa dia? Aku diwahyukan. Bila aku berbeza dengan sebab wahyu, kamu jangan merendahkan aku. Kamu jangan jadikan aku hanya untuk menyambut Maulidur Rasul. Sebab aku ada wahyu. Jadi bila aku ada wahyu, kamu kena ikut aku. Sebab aku hanya ikut apa yang Allah. Yang kedua, Allah nak beritahu apa? Nabi ni tidak pernah Nabi hanya attabi'u, ikut je. Apa makna ikut? Nabi tak tambah, Nabi tak kurangkan. Semua wahyu yang Allah bagi pada Nabi, Nabi follow je. Dan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad ialah follow apa yang Nabi ikut. Jangan buat lebih ataupun jangan buat yang kurang. Boleh faham? Jadi siapa yang merendahkan Nabi ataupun siapa meremehkan sunnah Nabi, sebenarnya dia meremehkan apa? Wahyu Allah. Kan? Ni sunnah Nabi. Ini orang ramai buat. Tak apa, yang orang ramai buat tak salah. Sebenarnya dia telah merendahkan wahyu Allah. Okey, dan di sini juga menunjukkan kalau Nabi pun ikut tanpa tambah-tambah, maka kewajipan kita lagi haram kita tambah. Orang yang sahabat Nabi pun tak tambah, kenapa kamu nak menambah-nambah? Okey, qul, katalah. Katalah wahai Muhammad, beritahu lagi. Hal. Dah hal ni makna dia adakah, tapi dia panggil ini huruf istifham yang ada makna tahaddi, mencabar. Faham tak? Dalam soalan tu ada cabaran. Macam mana ni? Tanya mereka, sama tak antara a'ma, adakah yastawi ni sama? Al-a'ma orang buta, wal basir dan orang celak. Afala tatafakkarun? Tidakkah kamu berfikir? Apa maksud ni? Bahagian akhir ni. Begitu pada mereka, tanya mereka, sama tak antara orang buta dengan orang celak? Saya nak tanya, sama tak orang buta dengan orang celak? Semua orang kan jawab tak sama, betul? Dan semua orang tahu bahawa orang buta dengan celak memang tak sama. Kalau semua orang tahu tak sama, ada faedah tak soalan ni? Ada faedah tak? Tak ada faedah kan? Ada faedah ke tak ada? Tak, soalan saya. Semua orang tahu tak bahawa orang buta dengan orang celak memang tak sama? Semua orang tahu, betul tak? Kalau semua orang dah tahu, ada faedah tak soalan ni? Sepatutnya? Jadi soalan ni ada faedah ke tak ada? Ada pula. Contohlah kita tanya suami kita, abang, ada beza tak siang dengan malam? Patut tak soalan tu kita tanya dia? Kita tanya, abang, ada beza tak warna hitam dengan putih? Patut tak kita tanya? Dan kalau kita tanya juga, dia marah tak? Kamu ingat aku ni bodoh sangat ke? Betul? Jadi apa sebenarnya maksud soalan ni? Itu tadabbur. Apa maksud soalan sebenarnya ni? Yalah, fikir apa?
Tapi tak semestinya yang celik ni sebenarnya dia bukan celik. Kalau dia tak boleh nak nampak, Oh, jadi maksud yang buta ni siapa? kita lah. Kalau yang tak nampak, kafir lah. Sebenar al-a'ma ialah al-kafir, orang kafir. Yang al-basir al-mu'min. Jadi Allah sifatkan orang kafir tu walaupun nampak celak, sebenar dia adalah buta. Tapi buta apa? Buta hati. Ada ayat pasal Allah mengatakan orang tu buta, pekak, tuli, apa dah? Baca ayat tu. Ayat ni orang Melayu hafal ni. Walaupun tak ada apa-apa kelebihan pun. Okey, saya mula lepas tu sambung. Sumun, kan boleh sambung kan? Sumun, bukmun, umyun. Sumun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Ada ayat la ya'qilun. Okey. Tiga-tiga ni yang mana buta? Sumun buta. Yang pekak mana yang pekak? Rupa-rupa hafaz saja. Yang mana pekak? Dia ada tiga ni. Sumun, bukmun, umyun. Satu pekak, satu buta, satu tuli. Ya? Sumun, pekak ke buta? Oh, ini pekak. Bukmun, buta. Umyun, dia ada perkataan a'ma ni kan, ain, mim, ya. Umyun, buta. Ini bukmun, bisu. Boleh. Pasal apa hafal ayat ni sampai makna pun tak tahu? Tak tahu. Dia banyak orang Melayu dia hafal tapi ayat tu tak ada khasiat apa-apa pun. Okey. Siapa ni? Pekak, iaitu telinga dia bukan pekak tapi dia tak dengar kebenaran. Allah kata orang yang tak dengar kebenaran sama dengan orang betul-betul pekak. Orang betul-betul pekak, dia tahu tak pasal ayat Quran? Tak tahu sebab dia pekak. Yang ni pula boleh dengar tapi tak tahu juga Quran. Sama 2 kali 5. Yang kedua bisu. Bisu bukan makna tak boleh bercakap. Dia boleh bercakap tapi tak keluar yang benar. Ya Quran tak keluar, hadis pun tak keluar. Jadi orang ni macam orang bisu. Yang ketiga, orang yang buta. Adakah mata dia betul-betul buta? Tak. Dia tak nampak. Tengok langit tak rasa kebesaran Allah. Tengok Al-Quran tak rasa gerun. Dengar cerita azab Allah tak rasa apa-apa. Jadi ini Allah sifatkan orang kafir. Maka Allah kata kalau tiga-tiga tertutup, telinga tertutup, mata buta, hati keras, maka la yarji'un, dia tidak akan dapat kembali pada Allah. Sebab saluran untuk dapat hidayat dah tertutup. Okey? Jadi di sini makna a'ma orang kafir dan basir makna orang. Okey, kalau ikut tafsir, a'ma orang kafir, basir orang beriman. Kalau saya tanya, sama tak orang beriman dengan orang kafir? Jawapan pun sama, memang tak sama dan semua kita tahu. Betul? Tapi ada tak orang yang beranggapan orang kafir lebih baik pada orang beriman? Ada? Ada? Ramai tak? Bahkan orang kafir menganggap mereka lebih baik pada itu yang Allah nak betulkan fahaman. Orang yang beriman dia nampak kebenaran. Dan orang kafir ni dia buta, tak mungkin sama. Pastilah orang yang nampak lebih baik daripada orang yang tak nampak. Sebab orang kafir, tanyalah siapa-siapa orang kafir, dia akan yakin bahawa dia lebih baik pada kita, betul? Sebab tu dia tak masuk Islam. Tengok orang Islam masuk berperang, miskin, papa gedana, minta sedekah kan? Tapi Allah kata tak. Nilai manusia bukan pada zahirnya. Kan? Sebab tu Abdullah bin Umi Maktum yang buta, yang miskin kan? Bila datang berdakwah, Nabi berpaling dan bermasam muka. Sebab apa Nabi nak layang? Al-a'ma. Kan? Allah tegur siapa? Allah tegur Nabi. Sebab kamu kena lebihkan al-basir. Walaupun hakikatnya, zahirnya dia buta.
tapi hati dia basir. Yang pembesar Quraisy pada hakikat dia mata basir, tapi hati hati dah keras, jangan layan. Okey. Dan kita pula, kita sendiri kan, ada tak kadang-kadang perasaan kita orang kafir lebih baik pada kita? Ada? Ada. Kadang-kadang kita tengok orang kafir kaya, orang kafir berjaya kan, orang kafir tak bergaduh, kita kata orang kafir kadang-kadang lebih baik kan. Itu salah. Pada zahir dia lebih baik, pada hakikatnya dia adalah al-a'ma. Maka Allah nak tegur kita, kamu tak berfikir ke, bukan kita sajalah orang kafir, kamu tak fikir ke sebenarnya orang beriman adalah nampak sampai ke akhirat, dia lebih baik, tak mungkin sama dengan al-a'ma. Boleh? Okey, ada masa lagi? Ada masa lagi? 15 minit lagi. Sekarang 11 suku. Okey, kita habiskan ayat ni. Wa anzir, dan berilah peringatan. Tengok, semua perintah. Allah perintah pada Nabi juga apa dia? Anzir. Kalau ayat sebelum ni Allah bagi tugas Nabi apa? Tugas Nabi ayat sebelum ni. Siapa ingat? Tak, yang ayat lepas. Ayat lepas. Bahkan tugas semua para rasul. Mubasyirin, bagi berita gembira, dan munzirin, bagi peringatan. Sekarang anzir. Ini salah satu tugas Nabi, bagi peringatan. Tapi nak bagi peringatan dengan apa? Bihi, dengannya. Dengannya ni apa maksud? Kalau saya tanya, nak bagi peringatan pada orang kafir dengan apa? Apa modalnya? Kita nak tahu bihi dengannya ni balik pada apa? Balik pada Al-Quran. Dia terjemah tak? Tak terjemah. Dalam Quran terjemah, dia terjemah apa tu? Quran. Jadi di sini Allah nak bagi tahu mesej dakwah mesti berlega sekitar Al-Quran. Jangan duk cerita mimpi-mimpi, cerita pendapat dia, pendapat guru dia, tak payah. Sebab apa? Kenapa kena bagi peringatan dengan Quran? Sebab kita nak cerita pasal Allah. Cerita pasal Allah semua ada dalam Quran. Kita nak cerita pasal akhirat. Cerita akhirat ada dalam Quran. Mana boleh dapat daripada mimpi kan? Dan Quran adalah kata-kata Allah. Bila kata-kata Allah, dia paling berkesan kepada hati manusia. Beza tak kita dengar kata-kata orang dengan dengar cakap Allah Subhanahu Wa Taala? Beza. Allah kata apa? Kalau turun ke Al-Quran ke atas gunung, apa jadi? Apa jadi pada gunung? Kalau Quran diturun pada gunung dan gunung tu faham, pecah kan? Kalau kita naik atas gunung dan kita menjerit, gunung pecah tak? Tak. Gunung pun tengok peliknya. Okey, jadi kalau nak berdakwah Al-Quran, sebab itulah Nabi pun cakap apa? Ballighu anni walau sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ayat apa ni? Ayat Quran ataupun hadis Nabi. Jangan cerita bab yang lain. Berapa ramai pendakwa ada cerita pendapat dia, pendapat guru, tapi sampai orang tak faham apa makna Al-Quran, apa sunnah Nabi. Yang orang faham apa dia? Apa cakap guru dia, apa akhlak guru dia, apa amalan guru dia. Itu bukan dakwah. Itu adalah hawa nafsu. Okey. Berilah peringatan dengan Al-Quran. Kepada siapa? Pendakwah, ada objek yang kita sampaikan, benda yang kita sampaikan, dan ada orang yang kita sampaikan. Kepada siapa ni? Allazina, kepada allazina, orang-orang yakhafuna, yang mereka sentiasa takut.
Takut pada apa ni? Takut an yuhsyaru. Takut dari yakhafu an yuhsyaru. Takut, sentiasa takut mereka akan yuhsyaru, al-hasyru, mahsyar, dihimpun, ila, kepada Rabbihim, pencipta mereka. Okey. Sepatut peringatan ni, peringatan tentang Al-Quran, tentang hari akhirat, tentang azab Allah, sepatut kita bagi peringatan pada siapa? Semua orang kan? Betul kan? Dan Quran pun hudan linnas, petunjuk untuk semua manusia. Tapi sekarang Allah kata berbagi peringatan dengan Al-Quran kepada orang yang takut akan dihimpun kepada Allah. Sekarang kepada semua orang ke ataupun kepada orang tertentu? Siapa? Allah tak sebut orang beriman, tapi Allah sebut sifatnya apa? Orang ni takut kepada hari pada mahsyar. Boleh faham? Jadi kenapa pula Quran kan untuk semua? Macam Ustaz cakap tadi, ada juga orang yang kafir tapi percaya kepada orang-orang macam tu. Tapi orang kafir dia percaya tapi dia takut tak? Ni Allah kata yang takut. Tak, kalau dia takut dia masuk Islam lah. Boleh faham tak soalan? Kenapa Al-Quran sepatut disampaikan pada semua? Peringatan, amaran sepatut disampaikan pada semua orang. Tiba-tiba Allah khususkan, berilah peringatan kepada orang yang takut kepada pada mahsyar. Bila dia takut, dia beriman tak? Beriman kan? Jadi adakah peringatan itu untuk orang yang beriman sahaja ataupun untuk semua manusia? Untuk semua ke untuk orang yang takut pada hari akhirat? Untuk? Jadi maknanya siapa yang tak takut kita tak payah cerita lah. Macam tu? Bukan pula. Macam mana? Itulah tadabbur. Ini berbalik kepada dia buta hati dia tak, dia tak akan takut, dia buta dan celik kan. Jadi yang bagi peringatan ni hanya kepada orang celik je. Orang buta tak payah. Tak, sebab dia kena ingat kalau dia tak rasa, dia tak takut, maksudnya dia tak celik lah. Okey. Jawapan semua tak salah tapi tak betul pun. Dia sebenar Quran petunjuk untuk semua. Dan logiknya peringatan ni amaran kepada orang yang kafir lah. Sepatutnya kan. Yang berita gembira pula kepada orang beriman. Tiba-tiba di sini Allah kata bagilah amaran kepada orang yang takut. Sebenarnya Allah nak bagi tahu Quran peringatan untuk semua jenis manusia, tetapi akhirnya yang betul-betul terkesan dengan peringatan yang ada sifat ini sahaja. Maknanya kita ingatkan amaran kepada orang tentang pada hari kiamat. Dia tak rasa apa-apa. Maknanya dia tak takut pada hari akhirat. Dia tak beriman. Tapi wajib tak kita sampaikan? Wajib. Sama dengan Allah sebut dalam surah Qaf. Cuba buka. Surah Qaf last kali ayat 45. Ayat tu panjang, saya nak ambil bahagian ujung sekali. Fazakir fazakir bil Quran man yakhafu wa'id. Kan? Apa maksud dia? Surah Qaf ayat 45 last kali. Fazakir bil Quran. Berilah peringatan dengan apa? Al-Quran.
Jadi siapa yang berdakwah tapi tak baca ayat Quran, tak bagi orang faham kau, itu bukan dakwah. Itu pengelipu lara, raja lawak. Berilah peringatan dengan Quran, tapi kepada siapa ni Allah beritahu? Siapa? Sama dengan ayat ni. Orang yang takut pada janji aku, termasuklah hari akhirat. Boleh? Bukan bermakna Quran ni hanya untuk orang yang takut je. Tak, Quran untuk semua sekali, linnas. Tapi Allah nak bagi tahu, akhirnya yang terkesan dengan amaran Al-Quran ialah orang yang ada rasa takut ni. Boleh faham? Saya bagi analogi lah. Kalau saya cerita pada azab Allah, kemudian pelajar ni pun ada dosa, tak takut dan tak menangis pun, makna apa tu? Hati keras dan termasuk dalam mungkin al-a'mah. Maknanya orang yang merasa takut tu mesti kategori orang yang beriman kan? Yalah. Kalau tidak dia Islamnya tak semesti dia tak takut. Ya. Ada orang nama je Islam tapi tak solat. Bila tak solat apa makna tu? Dia tak takut lah. Sebab itulah punca orang beriman, punca orang solat, sebab dia ada akidah ni, takut pada hari pembalasan. Aku takut nak tinggal solat. Nabi kata apa? Siapa tinggal solat asar satu waktu, semua amalan dia sia-sia. Hadis sahih. Tengok amaran, ada amaran tak? Dan Nabi tak kata, ada ulama kata siapa tinggal solat asar, amalan hari itu sia-sia. Tapi dalam hadis tak sebut hari itu. Maka sebab tu ulama kata, siapa tinggal solat asar, sia-sia amalan yang mana? Semua sekali. Hanya tinggal satu waktu. Nampak? Kalau kita beriman pada hari akhirat, kita tak akan tinggal solat asar walaupun apa berlaku. Dan kita tinggal solat maghrib sebab tak ada hadis kan? Salah. Kenapa Nabi sebut solat asar dan tak sebut solat yang lain? Pasal solat asar tu senang nak tinggal. Pasal waktu dia Tak, solat asar dengan solat subuh mana lebih senang nak tinggal? Solat subuh lagi senang, tak payah buat apa, tidur je kan. Dia dalam 5 waktu, solat yang terbaik dan solat yang paling susah ialah solat asar. Solat asar. Subuh ni susah, tapi asar lagi susah. Kenapa? Sebab manusia kemuncak, sibuk dengan urusan dunia, penat, letih. Ramai orang solat maghrib bila? Solat asar bila? Masuk maghrib, dijamakkan walaupun tak musafir. Untuk inwan. Kan kita tengok kedai-kedai makan kan, bila ramai orang masuk kedai makan bersama family, 5 minit nak azan maghrib kan, kadang-kadang makan sampai. Boleh faham? Amalan dia sia-sia semua. Habis. Ustaz, kalau besok saya solat balik, dapat balik tak amalan tu? Tak, saya tak akan jawab. Sebab kalau saya jawab, dia akan tinggal solat asar. Okey, laisa lahum, tidak ada lahum bagi mereka min dunihi, dari selainnya waliyun. Apa makna wali? Pelindung. Wala syafi' dan tidak juga pemberi syafaat. La'allahum, supaya mereka yattaqun, apa maksud ayat ni? Allah nak, sebab ini adalah inzar. Apa makna inzar? Inzar ini peringatan yang ada benda yang menakutkan. Kalau tak ada benda yang menakutkan, dia bukan inzar. Kalau saya kata makan, kita suruh anak kita, makanlah, ada tak inzar? Tak ada. Bila ada inzar? Kalau tak makan, kita pun berhenti. Ada tak inzar? Pun tak ada.
Makan. Kalau tak makan, mak pukul. Itu baru inzar. Kita kata, pergi solat. Ada inzar tak? Tak ada. Kalau tak solat, kena bakar dalam neraka. Okey. Jadi Allah nak bagi kita apa ni? Allah nak kita betul-betul takut pada mahsyar supaya kita beramal. Apa caranya? Allah sebut lagi sifat pada mahsyar. Sifat pada mahsyar apa dia? Kita bila dah ada duduk di tempat yang sempit, panas, kita bayangkan apa masa tu? Nak cari pertolongan lah. Pertolongan siapa? Yang paling mungkin mak bapak kita, kan? Kalau kita ada duit, kita tebuskan, kan? Kalau ada telefon, kita call. Tapi Allah kata apa? Di pada mahsyar tidak ada sesuatu pun selain daripada Allah, sama ada penolong yang boleh menguruskan masalah kita ataupun pemberi syafaat. Pemberi syafaat ni apa dah? Kabel, kan? Kita kadang-kadang adik-beradik kita tak boleh tolong, tapi kita kenal menteri, kan? Menteri pula, menteri dalam negeri, bebas, kan? Boleh. Jadi Allah nak beritahu suasana dahlah daripada mahsyar, dahlah berdiri 50,000 tahun, dahlah bogel, satu pakaian pun tak ada, wallet pun tak ada, dan tak ada siapa boleh bantu. Takut pada hari tersebut, maka ambillah peringatan dan jadilah orang yang bertakwa. Okey. Jadi sekarang kita dapat tak peringatan? Dapat, insya-Allah. Okey, kita tengok soalan. Ada soalan ke? Ustaz tanya soalan dalam tajuk boleh? Kalau boleh dalam tajuk dululah. Ada soalan dalam tajuk? Soalan daripada ni Facebook? Okey, sementara tu boleh Kak. Soalan dalam tajuk. Pasal solat sunat Ustaz. Katanya solat sunat sebelum subuh, ada dua solat sunat atau satu solat sunat? Ada kan solat sebelum subuh. Tapi ada saya dengar Ustaz yang cakap ada lagi satu solat yang telah ditinggalkan, satu hadis yang ditinggalkan. Mana ada satu solat sunat sebelum solat qabliyah, ada solat sunat fajar. Ada? Tak. Solat dia solat sunat sebelum solat fardu subuh, iaitu setelah masuk waktu subuh lah, kan? Satu solat saja dan 2 rakaat sahaja. Kadang-kadang nama dia solat fajar, solat sunat fajar. Kadang-kadang nama dia solat sunat subuh, benda yang sama. So qabliyah dengan fajar tu kira sama lah. Tak, sebenarnya solat sunat sebelum subuh tak payah sebut qabliyah, sebab tak ada ba'diyah. Dia qabliyah ni nak membezakan dengan yang ba'diyah. Bila solat subuh memang tak ada ba'diyah, jadi automatik dia jadi qabliyah lah. So dia ada 2 rakaat ke tidak ada 4 rakaat? Tak, 2 sahaja. 2. Kalau dia buat 4, bid'ah. Bid'ah. Tak ada mazhab lain pun yang buat ada solat sunat fajar lepas tu ada solat sunat subuh. Tak ada. Ada mazhab bid'ah lah. Mazhab yang sesat. Ustaz, solat yang sunat subuh lepas tu isi yang solat subuh pula. Ya. Okey, 2 rakaat saja. Nabi tak pernah buat lebih daripada 2. Dia macam ni, Nabi solat malam sampailah masuk waktu subuh, bila pun datang melakukan azan, maka lepas bila melakukan azan, Nabi pun solat 2 rakaat sahaja. Hadis sahih. Lepas tu Nabi berehat sekejap. Kemudian bila qamat, dan Nabi pun solat fardu subuh. Dan hadis yang sahih kan, Nabi kata siapa yang solat 12 rakaat setiap hari, maka Allah akan bina untuknya sebuah istana di syurga. Hanya 12 rakaat saja, bukan 120. Apa dia? Disebut 2 sebelum subuh, yang tadi lah 2 bukan 4.
4 sebelum zuhur 6, 2 selepas zuhur 8, 2 selepas maghrib 10, 2 selepas isya 12. Setiap hari dapat istana. Boleh? Itu tak termasuk yang 12 rakaat ni. Yang 12 rakaat ni dipanggil solat sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut, yang Nabi tak pernah tinggal kecuali bila Nabi musafir. Adapun yang sebelum asar, sebelum maghrib, itu solat sunat ghaira muakkadah, yang tidak dituntut. Kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tak buat. Okey. Ustaz, yang lepas subuh tu ada hadis lain yang cakap kalau buat 4 rakaat. Ya, ada hadis lain, itu hadis lain. Nabi kata siapa buat 4 sebelum zuhur, 4 selepas zuhur, maka diharamkan ke atasnya api neraka. Jadi kalau dia nak buat yang hadis ni 4 ni, tambah 2 je. Daripada yang 12 tadi kan. Tambah 2 lagi, lepas zuhur jadikan 4. Jadi dia dapat 2 kelebihan. Satu, dibina sebuah istana di surga. Yang kedua, diharam daripada neraka. Tapi sebenarnya kalau dia buat 12, dia dapat apa tadi? Bila dia dapat istana, haram tak api neraka ke atasnya? Sebab syarat nak masuk istana kena masuk surga. Boleh faham? Okey. Ustaz, ini berbalik kepada yang tadi pasal maknanya Nabi Muhammad ni apa-apa ajaran dia diwahyukan daripada Allah. Betul, maknanya dia orang yang hebat. Kita tak boleh nak tambah ke apa, kurang ke, benda macam tu. Macam kita sekarang ni kan, komuniti kita banyak ikut adat kan. Contohnya macam saya yang kelas sebelum ni dengan Ustaz, masa perkuburan kita tak boleh nak ada minyakan, ada apa. Soalan saya sekarang ni macam makan Rasulullah sendiri yang orang buat binaan-binaan tu macam mana Ustaz? Tak, sebab tu Nabi kata umatku akan berpecah pada 73 kan. Dan daripada 73 satu je yang masuk syurga. Sahabat bertanya, apa ciri-ciri yang masuk syurga? Nabi kata ma'ana alaihi wa ashabi. Yang satu yang selamat tu ialah yang ikut aku dan sahabat aku. Okey, binaan takubur Nabi tak bina. Bahkan Nabi kata kepada Sayyidina Ali masa diutuskan Sayyidina Ali ke Yaman, Nabi kata bila kamu pergi ke Yaman dan nampak apa saja binaan di atas kubur, roboh. Dan bila Sayyidina Ali pergi ke Yaman, jumpa je binaan atas kubur, semua diroboh oleh Sayyidina Ali sebab ikut arah Nabi. Jadi hukumnya haram membina apa-apa saja binaan di atas kubur. Itu bukan daripada Nabi. Okey, Nabi tidak pernah sah tak solat bila bertukar doa iftitah dengan ayat kursi, solat sah. Sebab bila makna tak sengaja. Bila tak sengaja dalam Islam tidak dikira. Tapi kalau tiap hari baca ayat kursi je tempat doa iftitah, itu dah sengaja lah tu. Okey, ada soalan lain? Ini ada tak ada. Jika ada urusan seperti meeting dan permintaan untuk solat, bila kita jamakkan waktu solat zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak tanpa asar. Soalan dia, bila ada meeting, boleh tak kita jamakkan solat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya? Kita diciptakan untuk beribadat, bukan untuk meeting, kan? Jadi utamakan tujuan utama kita diciptakan solat. Kalau sampai kita mengubah keadaan solat hanya kerana meeting, makna seolah kita dicipta untuk dunia. Wallahu a'lam. Ustaz, baca Al-Quran, baca maknanya dan seterusnya, adakah itu sudah dikira tadabbur? Belum. Tadabbur Al-Quran ni macam kita belajar sekarang pun belum tadabbur lagi. Bila kemuncak tadabbur? Bila kita amal dan bila kita sampaikan. Jadi kalau setakat baca terjemahan saja belum tadabbur. Sebab tu ayat Quran turun selama berapa tahun? 23 tahun. Kalau sekadar baca terjemahan sudah tadabbur, tak payahlah 23 tahun. Allah turun sekaligus je. Lepas tu suruh Nabi bacalah terjemahan. Lepas tu okey, settle. Tak. Dia ambil masa 23 tahun sebab nak baca, nak faham, nak amal. Ambil masa.
sampai pelukan 23 tahun. Ustaz, tadabbur tu wajib ke Ustaz? Ya, wajib. Faham kata-kata Allah, sunat ke wajib? Faham cakap suami, sunat ke wajib? Ha? Faham kata-kata suami, wajib ke sunat? Ha? Iya, tak. Dia, iyalah, okeylah. Dia cakap kita tak faham. Jadi apa hukum? Kita biarkan tak faham ataupun tanya balik? Kenapa nak tanya? Wajib ke tak? Wajib ke tak? Ada dalil tak? Wajib faham cakap suami? Ha? Ha. Dalil wajib faham cakap suami, ada dalil? Tak ada. Kalau tak ada, jangan pandai-pandai buat hukum. Ha? Dah jawab soalan saya dulu. Tengok. Islam suruh tak isteri taat pada suami? Apa? Wajib tak isteri taat pada suami? Bila wajib taat, dia kena wajiblah faham apa suami cakap. Kalau tak faham, macam mana nak taat? Boleh faham? Okey. Allah suruh tak taat pada Allah dan Rasul? Kalau Allah wajibkan taat pada Allah dan Rasul, maka wajib tak faham apa yang Allah suruh? Maka wajib tak faham ataupun tadabbur Al-Quran? Wajiblah. Benda simple je. Tapi ramai tak faham. Baca je, khatam je. Bila suruh tadabbur, minta maaf, bukan bidang saya. Saya bukan ustaz pun. Saya nak fokus pada tajwid. Cuba kamu cakap pada suami. Suami cakap apa? Abang nak cakap apa-apa. Saya nak fokus pada bahasa abang je. Tapi saya tak nak faham. Boleh tak cakap suami macam tu? Suami pun cakap pada isteri, okay, you cakap apa pun, I nak fokus pada bahasa you. I tak nak faham apa-apa. Huru-hara tak? Huru-hara tak? Kalau suami tak dengar tak faham cakap isteri, isteri tak huru-hara, maka kalau manusia tak faham cakap Allah, lagi huru-hara. Benda simple je. Jadi saya nak beritahu, siapa yang tak faham cakap-cakap Allah berdosa. Sebab mentaati perintah Allah adalah wajib. Okey. Boleh? Cukup ah? Ustaz nak tanya pasal tentang dakwah. Macam sebab saya banyak dengar kalau cakap dakwah selalu ada Allah kata kita pasal jiran kita. Macam mana tanggungjawab dia untuk dakwah dengan jiran tu? Adakah kepada suami kita sebagai isteri dan macam mana dakwah, cara dakwah yang akan Allah persoalkan kita? Adakah cukup dalam akhlak kita sebagai orang Islam, kita tunjuk kebaikan kita kepada diorang, ataupun wajib kita menyampaikan isi kandungan sebagai Islam? Dia secara umum dah wajib berdakwah ni kepada lelaki. Sepatutnya secara umum dakwah ni wajib kepada lelaki. Sebab perempuan dia ada tugas khas, iaitu di rumah. Allah pun sebutkan dalam surah Al-Ahzab, waqarna fi buyutikunna. Perempuan hendaklah banyak duduk di rumah. Tapi duduk buat apa? Baca Quran, tadabbur Al-Quran, didik anak, uruskan rumah, jaga hak suami kan. Dan didik anak tu sampai anak menjadi orang bertakwa. Maka anak tu pula akan berdakwah di luar. Sepatut macam tu. Suami isteri tak patut datang kelas ni. Sepatut yang datang suami. Dan suami pula bila dapat ilmu, dia balik rumah sampai pada, tapi sekarang suami dah jadi isteri, isteri dah jadi suami. Nak buat macam mana? Jadi suami yang sepatut berdakwah pada jiran. Tapi tak menghalang isteri untuk berdakwah. Mungkin kita pergi ziarah dia, tunjuk akhlak yang baik, bagi makanan kan, tanya apa masalah dia, jangan terus berdakwah. Binakan hubungan dahulu. Jadi kita sebagai seorang ibu yang ada anak-anak lelaki, maknanya wajib kita didik anak-anak lelaki kita tu untuk sedar bila dia dah dewasa, tanggungjawab dia untuk mendidik isteri dan keluarga dia. Maknanya tanggungjawab kita tu untuk bagi dia cukup ilmu sampai dia. Apa Luqman cakap pada anaknya? Apa Luqman cakap pada anaknya? Pertama sekali, ya bunayya la tusyrik. Jangan syirik pada Allah. Asas akidah yang wajib diajar oleh mak bapak pada anak, iaitu kena Allah dan jangan syirik. Anak kita kalau tak kena Allah,
susah kita nak cakap pada dia jangan syirik. Sebab dengan Allah pun dia tak kenal. Jadi asal kena Allah. Barulah perintah jangan syirik pada Allah. Pergi belajar kerana Allah, bekerja kerana Allah, kahwin kerana Allah, kan? Kemudian Luqman najabah, ya bunaya aqimis salah, wahai anak dirikan salat. Lepas Luqman perintah anaknya salat, apa Luqman suruh anaknya? Wa'mur bil ma'ruf. Suruh orang ramai buat benda yang makruf. Dakwahlah tu. Wanha 'anil munkar, dan cegah orang ramai daripada buat perbuatan mungkar. Dan bila kamu buat kerja ni, kamu akan diuji. Wasbir, hendaklah kamu sabar ketika itu. Itu nasihat Luqman kepadanya masa kecil lagi. Mesej dakwah dah dimasuk dalam kepala anak daripada kecil. Inilah tugas kamu sebagai khalifah Allah. Dan inilah kerja yang terbaik di sisi Allah. Bukan doktor, bukan arkitek. Arkitek gaji berapa? Tak tahu. Doktor gaji berapa? Doktor pakar. Siapa ada doktor sini? Berapa? 100,000. Pendakwah berapa gajinya? Pendakwah ni Allah kata waman ahsanu qawlan. Siapa lagi yang lebih baik perkataannya, pekerjaannya daripada orang yang mengajak orang ramai kepada Allah? Siapa lagi lebih baik? Makna nilai dia tak ternilai. Bukan 100,000, bukan 100 juta, tak ternilai. Tapi kita tak terapkan kemuliaan pekerjaan sebagai pendakwah kepada anak daripada kecil. Betul? Yang kita masuk dalam kepala anak kita pada jadilah doktor sebab gaji besar, pakar. Inilah contoh yang benda yang kita tak nampak, yang gaib. Benda tu tersirat kan, benda yang kita tak nampak lah kebaikan dia tu. Macam doktor, arkitek, kita nampak dia punya gaji tu besar. Macam jadi pendakwah tu, dia punya kebaikan tu dah bukan dalam nilai mata ringgit, mata wang lah. Kebaikan dia tu, ialah tak ternilai. Tak, dia sebenar. Kenapa anak kita dan kita sendiri pun masa kecil dulu macam itulah. Tak nampak benda-benda yang Allah sebut dalam Quran. Sebab kita tak faham Quran. Kita tak faham Quran. Cuba kita tadabbur Al-Quran setiap hari pada anak. Allah cerita dalam Quran, cerita pasal akhirat, nikmat dalam syurga. Setiap hari kita masuk. Lama-lama dia payahlah. Budak-budak, cuba bagi dia tengok cerita hantu setiap hari. Apa jadi? Cerita hantu ni khayal, betul tak? Tapi dia takut tak? Tengok-tengok nak bangun kencing pun takut. Kenapa? Dah 3 hari 3 malam tengok cerita hantu. Proses pendidikan memberi kesan pada anak tu. Okey. Cukup ah? Dia Allah sebut, okey, soalan dia orang yang pergi umrah kan, tutup aurat balik buka kan, soalan dia amalan diterima ke tak? Allah sebut dalam satu ayat surah Al-Maidah ke, Allah kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan daripada orang yang bertakwa pada Allah. Apa makna bertakwa? Ikut perintah Allah. Makna kalau kamu tak ikut perintah Allah, Allah tak terima amalan kamu kalau ikut ayat itu. Ayat itu menceritakan pasal korban anak Nabi Adam. Salah seorang Allah terima, salah satu lagi Allah tak terima. Sebab apa? Sebab seorang tidak ada takwa. Wallahu a'lam. Okey, cukup ah. Kita jumpa lagi akan datang. Oh, minggu depan tak ada kelas ah? Ada. Saya ada hal. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل